Sekali saya akan brief. Yang pertamanya penting adalah kita punya perancangan akademik. Okay, dah? Jadi perancangan akademik ni dia memang untuk PJJ ni kita merupakan satu panduan dah kepada semua pelajar kan, supaya dia dari segi apa untuk pertama sekali penyediaan tugasan. Okay, yang keduanya kita punya coursework. Pelajar kena faham apakah coursework ataupun beban tugas yang terpaksa kamu pelajar-pelajar kena participate lah. Alright, okay. Kemudiannya seterusnya kita akan bagi tahu pula dalam kita punya rancangan akademik ni dia punya detail of kita punya syllabus. Jadi kat situ saya minta you all boleh saya akan share dulu. Saya akan share dulu saya punya rancangan akademik. Okay. Alright. Okay. Boleh nampak tak rancangan akademik ni? Boleh nampak. Okay. Boleh. Alright. Kita pergi, saya ingat yang sinopsis kursus ni you all mungkin boleh baca sendirilah. Tetapi saya nak ringkaskan lah sebab kita bila buat kelas online ni saya rasa kita tak dia berbeza sikit kalau kita buat secara bersemuka. Buat saya boleh detail lagi tetapi disebabkan kekangan lah dari segi masa dengan gangguan-gangguan yang lain, kita terpaksa kena ringkas dan padatkan saya punya penyampaian. Okey. Untuk sinopsis kursus ni kan tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ceritakan apakah intipati dalam sistem maklumat pengurusan ni. Dan yang kat sini dia ada ceritakan tentang apakah konten ataupun kandungan yang pelajar-pelajar kena melalui proses teaching and learning akan belajar pada semester ni. Bagi saya ni sistem maklumat pengurusan ni merupakan subjek yang saya rasa nak kata susah tak susah, senang tak senang. Jadi dia ni kalau dari segi level dia merupakan level 3000. Kalau kamu tengok kan dia punya kod dia BPIN 3053. 3 tu level 3 lah. Maksud level 3 tu sama juga kamu sebut tadi kan. Kamu kena ambil subjek strategik pengurusan contoh. Seminar pengurusan. Semua merupakan subjek-subjek yang berteraskan 3000. Maksudnya level dia agak tinggi jugalah. Kalau dari segi pengajian sarjana muda ni 3000 tu paling tinggi. Kan? Paling tinggi. Bila kamu masuk ke master dia start dengan 6000. Okay, 6000 tu level yang seterusnya. Alright, jadi untuk objektif kursus ni saya ingat saya tak mau cerita sangat lah. Saya nak terus masuk kepada kita punya coursework. Yang ni yang kita nak kena cerita, nak bagi pelajar-pelajar faham. Sebab apa? Disebabkan daripada kita punya ni lah peristiwa ataupun kejadian COVID-19 ni, jadi pihak PIS ni dengan pihak school cuba berbincang. Macam mana kita nak cari cara pencapaian ataupun penyelesaian terbaik untuk nak memudahkan pelajar dan juga pensyarah. Jadi kalau ikut dari segi penilaian kursus ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kan, kita tidak ada final exam. Kalau ikut di sini kan, kita semua pemberat dia adalah kepada tugasan. Walau bagaimanapun, kita juga ada midterm exam. Yang kita, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada 20%. So, okey, yang pertama sekali saya nak sebut tentang tugasan yang penting sebab kat sini dia punya pemberat dia adalah 40%. Tugasan individu ni. Dan tugasan individu ni pengalaman saya lah dengan pelajar-pelajar PJJ ni agak sukar lah saya tengok bila kita suruh buat tugasan ni. Saya tengok mungkin ramai jugalah yang bermasalah. Sebab tu saya perlukan lebih kepada orang tua kita punya consultation. Sebab kadang-kadang dia buat tu tak kena. Ataupun lari daripada tajuk. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia buat secara yang dia faham ataupun dia tanya daripada senior-senior dia. Okay? Ada orang left dah. Silap kelas tu. Alright, jadi tak apa. 40% ni adalah merupakan pemberat. Tugasan yang pertama iaitu tugasan individu. Right, kemudian kita juga ada midterm exam. Midterm exam ni kita akan buat secara online. Kita akan gunakan learning UUM online learning
Jadi pelajar ni dia boleh log in, masuk ke dalam e-learning dan dia akan buat secara online. So, kita tak ada lah exam. Kalau sebelum ni kita akan buat secara ni lah. Kita bagi kertas, kita bagi soalan multiple choice kan. Okay, borang OMR tu, pelajar-pelajar buat kat situ lah. Alright. Tapi bila kita berlakunya COVID ni, 19 ni kita tidak ada kelas pertemuan semuka, jadi kita buat secara maya. Kemudian yang tu 40, 20 dah 60. Akhir sekali 40%. Kalau sebelum ni kita ada final exam. Final exam ni saya rasa so far alhamdulillah lah, pelajar-pelajar saya tengok yang saya ajar ni dia boleh buat lah. Saya bantu sikit lah, mungkin yang kita dapat sikit atau tips kan, kita boleh share dengan pelajar. Alhamdulillah dia orang boleh lah jawab. Tetapi bila tiada final exam, kita ganti kajian kes dengan kuis ya. Saya ingat pun tak ada isu sangat sebab yang ini boleh bantu kamu lagi. Cuma kajian kes tu dia akan dipecah dua, nanti saya akan terang kat bawah ni ya. Kat sini ya. Sebab kajian 40% tu dia pecah dua pula, kajian kes dengan kuis. Jadi kalau macam ni saya nampak kamu punya penilaian ataupun assessment terhadap subjek BP 353 ni lebih berat kepada dia panggil individual. Kat sini tak ada kumpulan. Kan? Kalau subjek lain mungkin ada kumpulan, strategic management mungkin ada kumpulan, seminar lagi ada kumpulan kan. Kat sini pemberat dia semua kepada individu. Kalau tak buat tak boleh perform lah. Okey, itu ya. Alright. Jadi okey ya, tugasan 40% ni apa yang kamu kena buat? Dia dah bagi guideline dekat sini. Kalau kamu tengok kat sini kan, tugasan individu assignment ni kamu kena yang ni yang bermasalah yang saya sebut. Pelajar-pelajar ni dia kena review kurangnya 8 artikel. 8 artikel. Kamu pernah baca artikel tak? Pernah baca? Pernah baca. Pernah. Pernah baca. Okey. Sekarang tak apa-apa. Okey, jadi artikel ni nak ambil kat mana? Dekat Google Scholar. Kalau kita tengok, kita browse Google Scholar, Doktor. Okey. Itu salah satu. Ada cara lain? Cara lain saya tak pasti, Doktor. Mohon tunduk azam, Doktor. Alright. Kamu dah ambil kat subjek kaedah pendidikan kan? Kaedah pendidikan dah ambil kan? Dah ambil dah. Dah ambil, mesti kamu pernah buat ulasan karya kan? Dalam bab berapa? Kaedah pendidikan. Mungkin Farid boleh membantu saya, Doktor. Sebab apa kalau kita buat kaedah pendidikan, kita kena persediakan kita punya dia panggil apa? Proposal kan? Jadi dalam bab yang kedua tu, dia memang dia spesifik kepada dia panggil literature review ataupun ulasan karya. So maksud dia ulasan karya ni kamu kena buat pembacaan lah. Sama juga tugasan ni, di sini kamu kena buat pembacaan daripada artikel ni. Kemudian kamu kena hujah lah orang kata. Maksud saya bukanlah kita tulis balik apa yang kita baca, kita faham. Right. Sebab tu kat sini dia kata 8 artikel yang berkaitan dengan topik yang kamu pilih daripada jurnal, newspaper, on management, information system or strategy. Maksud dia kamu boleh ambil. Tetapi bagi saya kalau saya punya style, saya lebih prefer student ambil artikel saja. So artikel tu nak dapat kat mana? Macam tadi siapa yang sebut tadi, dia kata ambil kat Google Scholar. Itu salah satu. Tetapi saya nampak pelajar-pelajar ni, dia jarang masuk ke sistem kita punya library system. Sistem kita ni memang cukup baik ya, dari segi database dia banyak. Jadi kalau saya ingat kamu pun dah hujung semester dah, belajar tahun akhir kan, at least kita kena gunakan kita punya library system. Sayang sebab kamu tak guna, sebab banyak sangat ilmiah yang kita, bahan-bahan ilmiah kita yang kita terpaksa bayar berjuta ringgit sebab dia bukan free ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak dapatkan langganan kita subscribe tu kena bayar, bukan murah mahal lah. Kita spend million dah untuk nak langgankan database. Jadi rugilah kalau pakai Google Scholar kan. Google Scholar boleh juga tapi dia punya database tu terhad.
Okey, jadi tuan-tuan dan puan, jadi yang pertamanya saya minta you all kena masuk ke library system. Nanti mungkin saya akan bagi sikit guideline dekat saya punya ni lah. Biasanya saya akan gunakan Padlet lah. Kamu pernah masuk Padlet tak? Pernah guna Padlet tak? Tak pernah. Macam tak pernah doktor. Takkan tak pernah sekali kot dalam sepanjang belajar ni pensyarah suruh guna Padlet. Tak pernah dengar Padlet? Padlet. Tak pernah dengar je. Library biasa, Padlet tak biasa. Okey, tak apa. Okay. Jadi Padlet ni bukan apa, dia mudah kan? Padlet Dia dah apa? mudah. Alright, saya akan ambil contoh ni Padlet yang saya buat lah. Padlet yang kalau kamu tengok sini Padlet. Okay. So Padlet ni kamu boleh tengok kan dia punya address dia kan? Saya copy kat sini. So saya akan masukkan kat kita punya ruangan chat kan. Nanti kamu boleh tengok kat ruangan chat lah. Sebab apa dia secara mudah real time. Kat sini juga saya masukkan juga bahan-bahan kelas pengajaran saya. Seperti slide saya dan juga kita punya rancangan akademik dan juga apa-apa yang nak memudahkan dia pelajar. Sebab apa yang ni dia cepat. Kalau nak masuk ke portal tu kita punya online learning tu boleh tapi dia kena login dan sebagainya. Ini tak payah login. Kamu dapat saya punya ni kan, saya bagi link ni kan. Nanti saya copy, saya masuk dekat kita punya ni chatting kan. Masuk chatting. Saya stop tu. Alright, kamu tengok dekat saya letak dekat punya chatting ya. Kat chatting ni saya bagi saya punya link. Kan? Kamu tengok dekat sebelah chatting tu kan saya bagi link. Dia panggil alamat dia kan padlet.com/cairolpace/MIS. Tak payah hafal lah, kamu klik je kamu boleh pergi ke situ. Maksudnya siapa yang ada saya punya link ni terus boleh masuk. Okay, clear. Jadi nak cepatkan kita punya ni. Kalau tak, sebab apa? Isu tentang online learning ni kita dipahamkan ada pelajar-pelajar yang tak dapat berdaftar. So tak dapat berdaftar, dia tak boleh masuk dalam kita punya online learning. Disebabkan isu hutang dan sebagainya lah. Dan baru ni juga saya pun mendapat banyak jugalah daripada pelajar ni yang rasa macam tak puas hati lah sebab kita tarik balik kita punya moratorium tu kan. Disebabkan kita terpaksa aku dengan keputusan daripada pihak pengusaha UUM. Asalnya kita nak membantu pelajar, kita pun memahami. Tapi disebabkan kita terpaksa terikat dengan isu kewangan tu sendiri, kita terpaksa tarik balik lah. Jadi tak apalah tuan-tuan dan puan. Jadi untuk yang tu kan, untuk dari segi yuran tu, kalau saya tak salah saya, kita bagi sampai bulan 9 untuk kamu nak buat pembayaran. Okay. Jadi macam sekarang ni kamu boleh bayar secara partial payment lah. Bukan bayar semua kan, bayar sikit-sikit. Alright, maklumlah kita pun dah nak raya kan. Alright, jadi saya nak patah balik yang tadi tentang kita punya tugasan ni. Jadi saya share balik. Alright, jadi kat sini tuan-tuan dan puan, yang penting sekali kan, okay, kamu kena dapatkan dulu tajuk dulu. Apa kamu nak buat tajuk tu? Tajuk actually saya lebih suka bagi kebebasan kepada pelajar. Maksud dia boleh pilih area, mana-mana area di dalam sistem maklumat pengurusan. Dalam MIS ni banyak tuan-tuan dan puan. Sangat luas. Kan? Ikut pada kamu punya minat lah. Kan? Dan saya juga kat sini kan,
Yang ni kamu boleh baca sendirilah. Kita bagi dia punya format dia. Muka surat 30, 20, 30. Dan apa ni, submission pun kita dah letakkan. Dan juga student is also required to present on the last day of lecture. Jadi macam mana kamu nak present? Kamu kena buat bentuk video. Okay. 3 hingga 5 minit. Tak panjang, kejap aja. So, kamu buat kamu punya presentation, kamu record. Nanti kita akan share dekat kita punya Padlet ataupun kita punya dekat online learning. Jadi senang untuk saya nak access. Okey, kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut juga tentang dia punya tugasan ni. Tajuk dalam konteks Malaysia. Saya ada, kalau ikut dari segi tajuk tu, penyelaras CUM bagi cuma satu je. Tajuk yang pertama ni, Industrial Revolution 4.0 in the era of new normal COVID-19. Tapi saya tambah yang bawah ni, saya bagi sebagai sebagai kemudahan untuk pelajar untuk ada sedikit ideas kalau dia nak buat selain daripada tajuk yang pertama. Kan kalau semua nak buat tajuk yang pertama, tak best lah. Jadi saya bagi sedikit kelonggaran kepada semua pelajar saya untuk memilih mana-mana tajuk dalam ruang lingkup yang saya bagi ni. Sebenarnya banyak ni. Dalam ni pun dia dah pecah banyak. Contoh, saya ambil contoh. Dalam, sebagai contoh, knowledge management tu. Kalau kamu tengok nombor F tu kan, data meaning and knowledge management. Knowledge management ni satu buku, ada satu buku. Banyak dah saya tengok yang saya dah jumpa buku yang bertajuk knowledge management. So tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, knowledge management ni merupakan satu subjek. Dan dia sebahagian daripada MIS. Jadi kalau dari segi tu, tajuk tu tuan-tuan dan puan-puan ada banyak kebebasan lah nak buat kan. Saya tak masukkan tajuk-tajuk yang pelajar-pelajar suka buat. Sebagai contoh apa? Online banking. Tajuk-tajuk yang macam tu dah, orang tahu apa, to me dah agak lama lah sikit kan, sebab kita dah banyaklah student yang full time pun buat, part time buat. Jadi kita cuba dapatkan tajuk-tajuk yang lebih lebih terkini lah. Selaras dengan perkembangan sekarang ni. Macam kita tengok macam mana kita nak menghadapi bencana ni, isu macam COVID-19 ni merupakan satu disaster management. Macam mana kita menguruskan, macam mana Malaysia menguruskan. Saya nampak dari segi ada yang saya tengok tadi, ada yang few yang bekerja sebagai frontliner. Jadi kamu barisan datang, macam mana kamu boleh share juga dari segi pengalaman kamu kan, macam mana kamu menghadapi situasi ini dari segi kamu punya task force kan yang telah ditubuhkan oleh jabatan-jabatan yang berkenaan. Tetapi kita nak bincang dalam konteks akademik. Bukan maksud saya lebih pada pengalaman. Pengalaman tu is bagus. Jadi kamu boleh gunakan pengalaman tu, sebab tu kena baca artikel. Tugasan ni nak buat dia kena baca artikel. Kalau tak baca artikel, saya ingat kamu mungkin susah sikit lah nak buat. Sebab dia bukan buat pakai kita punya idea sendiri. Dia mesti kena ada sokongan. Sebab tu dalam biasanya kalau 8 artikel tu pun saya ingat bagi saya tak banyak, sikit je. Macam saya PhD, saya kena baca hampir 500 artikel. Hampir lah, kadang-kadang 300 artikel kena baca-baca. Memang kerja waktu buat saya PhD tu kan, saya simpan lagi. Dalam rumah saya ni, kalau tengok, Allah, banyak. Orang kata apa, kalau ni boleh termuntah lah tengok kan sampai. Tapi nak cerita 8 tu bagi saya tak banyak. Tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa 8 banyak tu. First time dia kata baca 8 artikel je. Right? Sebab satu artikel tu pun kurang-kurangnya ada berapa? Ada setengah, ada 5 muka surat. Kalau artikel yang quality sebab dalam kita tuan-tuan dan puan kena faham. Artikel tu merupakan sebahagian daripada mana? Dia ada dalam jurnal. Jurnal tu pula ada ratusan ribu jurnal. Dan jurnal tu pula dia pecah pula kepada kategori yang tertentu. Dia ada Q4 tu yang paling bawah lah. Q3, Q2 dan Q1. Q1 tu kalau saya baca kan 10 kali kadang baru saya faham. Sebab bahasa dia tinggi dan dia punya tu juga adalah sangat detail. Kadang-kadang sampai 20 muka surat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tak perlulah baca Q1. Baca Q4 pun okey dah.
Yang tak masuk dalam tu dia panggil referred journal. Sebab tu dalam journal artikel tu dia ada banyak pecahan dia. Kalau kamu guna Google Scholar, kamu boleh dapat artikel-artikel yang bukan biasanya bila artikel yang Q yang tinggi ni dia kita nak kena langgan. Dia orang pun nak pandai kan, dia orang nak buat duit kan. Majalah-majalah yang ni kan contoh yang well established. Kalau kita nak baca macam contoh Malaysia kini kan, nak baca dia bagi sikit kan, nak baca lebih kena langgan lah. Dan sebagainya. Jadi itulah saya nak sebut sikit sebanyak supaya tuan-tuan dan perempuan cuba cari artikel yang ada kualiti. Maksud dia boleh refer banyak dalam kita punya sistem library. Saya ingat mungkin ada setengah kamu tak pernah masuk sistem library kita. Yang saya duduk tengok dia masuk nak ambil soalan past year. Betul tak? Gimana Habis? Tidur ke apa? Betul. Betul. Saya Malam takut. kerja. Malam kerja. Alright, tak apa. Saya sini saya tak mau cerita banyak sangat. Kalau cerita banyak-banyak lagi saya tak boleh cover chapter 1 sampai chapter 4. Jadi sini tuan-tuan dan puan, saya bagi dulu list dulu tajuk ni. Saya bagi umum ni. Yang saya bagi kat sini adalah umum, iaitu contoh business model innovation. Macam-macam kamu boleh cerita pasal bonus model innovation. Sebab apa? Sekarang kita tengok kan apabila berlakunya COVID-19 ni, kita nampak ada bisnes-bisnes yang terpaksa ditutup. Yang boleh saya sebut sebagai collab lah. Terpaksa tutup. Pertama sekali mana? Yang banyak tutup dekat KL apa dia? Kamu banyak KL kan? Pelancongan. Ya, pelancongan. Pelancongan tu besar. Cuba kecilkan sikit. Salah satu Hotel. Bangai. hotel satu. Okey, lagi apa lagi? Apa semua tu? Penerbangan. Penerbangan tu memanglah. Restoran. Apa tutup lagi? Mama. Okey, tak apa. Kitchen. So kat sini kalau kamu juga kalau tak mau cakap kamu boleh gunakan kita punya ruangan chat lah untuk kamu tulis kan supaya saya tengok kamu boleh respon saya. Kalau tak saya cakap seorang lah. So kita kena tengok dari segi business model innovation ni kita kena tengok sekarang ni ada business yang kita tengok sekarang lately ni ada business yang orang boleh lagi survive. Kan? Sebab apa business model tu kita macam PJJ itself pun mungkin kita kena remodel balik. Sebab kita tak boleh bisnes macam seperti biasalah. Sebab norma kita kena berlaku perubahan dari segi norma yang baru kan. Sebab isu COVID ni bukan isu Malaysia kan, isu dunia. Jadi macam mana kita nak menghadapi new norms, dia panggil new norms kan di dalam kehidupan kita. Di mana kita kena ada penjarakan sosial tu. Social distance tu kan. Dan kita tak pasti sama ada mungkin this year, next year, baru kita boleh jumpa secara bersemuka. Tapi yang kami pihak PACE dia buat perancangan semester ni memang tak jumpa. Untuk kami punya perancangan di PACE ni kita buat, kita tak akan bersemuka lah. Jadi mungkin kita tak ada lagi lah pertemuan face to face seperti sebelumnya. InsyaAllah mungkin lah kalau tak ada apa masalah. Sama juga macam kami dekat UM kan macam combo kan. Kita pun terpaksa kena fikir macam mana nak buat combo. Ya, ini kita tengok macam sama dengan bisnes. Model ni kan macam mana berlaku dia macam sebab apa bila kita dalam you all semua BBA kan, student BBA. Kalau BBA ni kamu buat bisnes dalam kamu punya major adalah merupakan bisnes lah dan pengurusan. Jadi kita tengok macam mana model ni dia berlaku sebab apa? Sebab ditekan oleh apa? Diforce oleh faktor environment. Dan salah satu environment ni adalah merupakan teknologi lah dan juga isu tentang wabak ni. Sebab benda ni kita tak boleh kawal. Benda tu dia memang satu ancaman kepada manusia dan juga sistem ekonomi. Alright, itu yang kedua lah kalau kamu rasa kamu nak buat business model innovation. Kalau kamu nak buat tentang yang ketiganya innovative high performance work system. Kita tengok sekarang ni macam mana pekerjaan kita mungkin macam nature kerja-kerja kita mungkin berubah. Mungkin kita tak lagi 100. Maksud dia mungkin kita punya office hour kita bukan 8 hingga 5 ataupun 8 hingga ke 4. Mungkin terpaksa diubah disebabkan isu ni lah.
Jadi macam mana kita nak terus sustain dalam kita punya sistem pekerjaan kita? Mestilah memerlukan inovatif ataupun berlakunya perubahan teknologi. Kan, di mana mungkin pihak majikan dia terpaksa fikirlah macam mana dia nak buat digitalization dia panggil kan, kita nak menjadikan semuanya kita nak apa digital kan, supaya kita tak lagi melakukan proses-proses yang seperti sebelumnya. Contoh yang paling senang saya tengoklah, yang paling senang kan saya tengok sekarang, di mana sekarang kita nak buat pembelian. Kita tak perlu ada lagi purchase order kan. Sekarang kita sign in order pun kita melalui online. Kita boleh purchase order. So kita dah kurangkan penggunaan apa dia panggil paperless di environment. Kemudian kita juga ada artificial neural network. Ini mungkin agak advance lah, tapi dia penting di dalam terutama sekali lagi bidang transportation. Dan juga banking ya. Macam mana bank dia come out dengan proses dia mencari ataupun sekarang dia panggil apa? Dia analyze the data tu, macam mana dia nak dapatkan customer yang dia ada tu lah customer yang dia panggil A punya customer. Grade A, yang bagus. Maksudnya bila dia buat pinjaman, dia bayar tak pernah lap. Terutama sekali wanita lah. Wanita ni memang good paymaster. Orang perempuan ni saya bukan nak kata dia bab bayar hutang ni dia bagus. Alright. Jadi saya duk tengok lah kadang dari segi bank tu dia akan buat apa? Dia akan cari, dia sama juga macam data mining. Kalau yang F tu kan data mining, konsep dia. Di mana dia gali data, dia mining lah. Mining ni apa? Penggalian. Dia mining, kemudian dia dapatkan customer yang hak baik punya ni. So yang ni dia perlu apa? Dia reward, dia akan bagi pinjaman lagi. Yang tu kita tengok dia banyak buat, dia panggil cross selling. Cross selling, dia buat jualan, dia offer lagi, offer. Okay, kemudian kita tengok juga boleh computer networking, security. Isu security pun sama. Macam baru ni kan kita tengok berlaku di bila kita dah semua syarikat ni semua terpaksa menggunakan platform online. Jadi dia pun paksa gunakan Webex, Zoom, Google Meeting, Microsoft Meeting dan sebagainya. Isu keselamatan ni orang overlook, orang katakan, sebab dan kita nak buat meeting tapi macam kami juga baru ni kita buat Webex meeting kan, kita buat taklimat dengan pelajar baru kan. Kita tengah buat ni, habis dah buat. Tapi ada seorang ni, dia tak keluar. Dia duduk senyap macam tu. Kami pun overlook kan. Jadi bila kita bincang pula isu yang bukannya pasal lebih kepada ni lah, isu-isu dalam space lah. Dia tak sepatutnya. Ini akan berlaku. Kadang-kadang dia akan masuk, dia akan jadi spy. Alright, ini merupakan isu keselamatan lah. Kemudian yang F tu, tuan-tuan dan puan boleh gunakan juga. Tajuk bagi saya lah, agak menarik. Tetapi mungkin pelajar tengok data mining. Apa dia mining ni kan, tak apa nak minat. Sebab data mining ni dalam e-commerce, kamu dah belajar lah. Okay, knowledge management pun tajuk yang menarik juga. Depend lah pada kamu. Kalau kamu nak, kamu boleh buat, kamu boleh explore. Saya bagi ni bukan saya bagi cuma bidang saja. Kamu kena explore dalam lagi. Okay? Big Data Analysis Application IoT. IoT tu apa? Internet of Things, Digital Marketing, Green Marketing. Okay, digital marketing ni pun satu tajuk yang menarik. Di mana sekarang ni kita tengok kan, macam mana saya nak jual barang, tapi saya tak boleh buat cara macam lama dulu. Kita tengok kan macam contoh kan, macam Big 3 kan. Dia ada apa? Billboard kan. Billboard hak besar tu. Bila PKP dibuat ni, kereta tak boleh keluar. Jadi iklan macam mana nak berlaku? Orang tak tengok dah dekat tepi-tepi highway kan. Jadi kita tengok social media ni. Dia panggil digital marketing. Yang ni dia duk main kacau kita. Kita kena tengok dia. Kita tengok FB. Tapi dia main duduk kat tepi tu. Sekali tekan, sudah. Dia akan menghantui kita. Aku dah tengok iklan ni. Tiba-tiba dia datang lagi. Dia macam berantu. Silap tekan. Kalau elok tak apa. Tekan tak elok pun masalah juga. Iklan ni macam-macam. Ada yang elok, ada yang tak elok kan. Ini contoh kita tengok di mana kaedah digital marketing. Dan juga sama juga green marketing. Ada yang dah left. Tak apa lah. Ini saya dah cerita banyak ni.
Kemudian peperiksaan midterm. Midterm ni seperti biasa, cuma kita buat daripada hak manual kita buat secara online. Hak tu saja. Bab pun sama, bab 1 hingga bab 6. 20% pun sama. Okay. Di kata sini, midterm kita akan buat secara online menggunakan online learning. Kita akan bagi masa selama 1 jam. Pada pertemuan yang ke berapa tuan-tuan dan puan? Yang ketiga lah, ketiga. Ketiga. Yang ketiga. Okey, untuk yang kajian kes dan kuis 40% ni, ini yang saya sebut tadi, dia menggantikan kita punya final exam. Kalau tak, benda ni tak ada lah. Jadi kita tak buat lah kajian kes kalau kita buat 40% sekali, kita takut pelajar tak boleh perform. Jadi kita bagi peluang lagi, 20% tu kita bagi kepada kuis. Kuis ni mungkin boleh membantu tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya lepas ni pun saya akan buat juga kuis saya sendiri. Bukan ini untuk apa? Untuk nak bagi kamu faham. Bila kita dah buat, misalnya kan, orang kata apa? Practice make you perfect kan. Maksud dia kita kena buat latihan. Jadi saya akan bagi jugalah sedikit latihan supaya kamu tengok soalan tu lebih kurangnya soalan tu. Supaya kamu boleh kata apa? Dapat feel soalan tu. Jadi insya-Allah sikit banyak mungkin boleh membantu kamu. Kajian kes ni, tuan-tuan dan perempuan, yang ini kita akan diberi satu... Saya rasa ada orang nak tanya tu betul kot. Okey, silakan. Soalan. Tangan nak tanya. Ya, sila. Ya, sila. Okey, kalau kata kita dalam untuk kuis ni ataupun midterm, kat sini dia menyatakan yang kena tingkat ataupun PKP ditamatkan. Adakah lagi still online untuk kita buat midterm tu? Dia masih online. Kalau kita dah tamat pun kita masih online. Ya, masih online. Jadi tak ada isu ni lah. Okey. In case tapi saya tak rasa sebab kita pun dah buat perancangan untuk jadual kelas kita ni. Kita akan buat sampai tamat kita punya pertemuan yang keempat. Cuma final exam ni ada setengah, bukan semua yang ada final exam. Ada setengah paper yang saya dipahamkan masih lagi nak buat final exam. So kita buat final exam pun secara online. Kita dah beli dah sistem peperiksaan. So kita akan gunakan sebab sistem exam ni bukan untuk kamu saja, untuk pelajar-pelajar full time di UUM. Nak cerita macam mana kita terpaksa buat keputusan. Sebab tak boleh, sebab memang kita tak boleh, kalau nak buat exam, cuba bayangkan. Kita tak boleh berkumpul kan, ramai-ramai. Jadi cara yang terbaik tu kita kena buat online exam lah. Setengah tu dia tukar kepada 100% assessment. Dan kita tak fikir lagi macam mana ke depan. Ada setengah tu dia dah fikir dah. Untuk sebenarnya daripada COVID ni dia akan buat cuma lulus, gagal. So tak ada grade. Tapi kita tak buat lagi. Tak buat lagi. Kemungkinan ke depan ni kita cuma ada 2 grade je. Lulus, gagal. Jadi susah jugalah kan. Dia kata, saya tak dapat CD dekan lah. Saya nak dapat CD dekan. Macam mana dekan? Tak, ini belum lagi. Cuma saya nak mata itu ada merupakan kemungkinan. Itu saya kata berlaku perubahan model. Dalam mana-mana bisnes tu dia ada model tu dia mungkin kena berubah disebabkan desakan tekanan daripada environment. Okey? Saya kena sambung balik tadi yang tadi kita punya ni tugasan kita ni kajian kes ni tuan-tuan dan perempuan, penyaras akan masukkan kajian kes ni dalam kita punya online learning. Sebab tu online learning ni sangat-sangat penting kepada semua pelajar. Alright? Sebab tu kalau dulu kan orang tak, sebelum ni kita tengok waktu saya mula-mula masuk kes pada tahun lepas ni, saya kena jaga unit kuliah. Bahawa saya masuk kepada PACE ni, saya diberi tanggungjawab untuk jaga unit kuliah. Saya dengan Husnul. Husnul pernah dengar nama Husnul? Kalau PJJ ni, kalau Husnul ni keretok lah. Dia Husnul Suhaila. Betul. Kalau exam Suhaila. Kalau kelas-kelas ni Husnul. Benar. Jadi saya tengok, saya investigate ramai pensyarah
yang dekat luar tak guna online learning. Dia kata macam-macam lah. Jadi sekarang ni kita cuba nak utilize online learning. Bila jadinya peristiwa kes ataupun isu COVID-19 ni, mau tak mau pesarah kena guna lah. Jadi sebab tu kita letak semua bahan-bahan ni di dalam online learning. Sebab apa nanti bila kita ke depan ni kita akan diaudit oleh pihak-pihak yang tertentu lah. Dia nak tengok macam mana kita melakukan proses pengajaran dan juga pembelajaran pelajar. Jadi kita gunakan online learning sebagai satu bukti di mana bila kita masuk itu pelajar kena download. Lepas tu bila dah siap dia kena upload balik dalam sistem kita. Jadi semua tu akan ada dia punya history dia. Jadi sebab tu kita suka tak suka tuan-tuan dan puan-puan kena mula-mula kena apa? Kena daftar dulu. Kalau tak daftar, nama kamu memang tak ada dalam online ni. Kan? Saya duk tengok ni tadi 41 orang. Okay? Mungkin yang tak masuk lagi dan sebagainya. Tapi tak apalah sebab sekarang ni kita pun tolong pelajar kita pun faham yang tak bayar hutang dia akan buat email kita tolong daftarkan. Tetapi tak bolehlah selamanya kan sebab kita kena pantau dari segi pelajar yang tak bayar hutang ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang ni nanti kita akan maklum bila disebut sini tarikh akhir pehantaran adalah pada lepas pertemuan kelima. Yang ni kita akan maklumkan from time to time. Saya akan maklumkan pertemuan kedua dan ketiga. Bilakah dia akan letakkan kajian kes ni. Okay, yang lagi 20%, 40 kan? Kajian kes 20, kuis 20. Yang 20 ni kita bagi lagi peluang. Pelajar-pelajar dia boleh buat secara ni lah. Kuis ni kita buat secara online. So maksud dia you all ada lagi reserve. Midterm tadi 20%. Kuis 20%. Okey, midterm untuk makluman kita buat midterm soalan multiple choice ataupun pilihan objektif. Soalan yang bagi saya soalan yang paling susah adalah soalan multiple choice. Betul tak? Kita nak jawab kadang-kadang kita nak jawab A. Kita baca B A, nak jawab B. Jadi bagi dari segi kalau saya dari segi orang akademik ni kami tengok kan dan saya pun banyak masuk kursus kan macam mana kita nak buat instrumen soalan. Banyak dari segi dia panggil belum taxonomy dia, soalan multiple choice ni soalan paling susah. Kan? Soalan soal lebih mudah. Kalau essay lagi boleh sebab boleh goreng kan. Yang ni kalau tak tahu kita jawab salah. Alright, habis ya. Jadi saya dah habis dah. Ni nama saya, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ni banyak orang yang jual silap. Sebab tu kena tengok tu nama saya ni dia special sikit, dia ROL bukan RUL. Banyak orang ajar nama saya Khairul. Saya Carol. ROL. Saya punya website saya ada website saya sendiri dan saya bagi saya punya Padlet yang tadi tu, Padlet tadi. Jadi maksud dia kita ada dulu saya gunakan Google Classroom. Tapi saya ingat saya tak mau pakai Google Classroom, saya nak pakai Padlet lah. Padlet lebih mudah. Classroom pun lebih mudah tapi saya tak apalah kita gunakan Padlet. Dan saya gunakan juga saya punya website ni untuk saya nak buat hebahan. Kadang-kadang mungkin ada bahan-bahan yang tentu saya akan masukkan dalam saya punya website. Okay. Yang lain-lain tuan-tuan dan perempuan kena masuk online learning. Sebab kat situ pun kita kena buat pengumuman. Jadi saya buat banyaklah backup. Pengumuman nak tengok dekat mana? Dekat kita ada sekarang ni apa? Kita dah ada WhatsApp group. Yang kedua kita dah ada kita punya online learning. Yang ketiga saya letak sini website saya. Yang keempat saya bagi lagi satu. Padlet. Ada 4 semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan tengoklah salah satu yang mana dan kita akan pastikan you ada dapat yang latestnya. Okey, habis ya. Ini semua pertemuan kita lah. Okey, bab pertama saya kena cover sampai bab 4 tapi saya ingat mungkin malam ni mungkin Doktor, saya nak tanya sikit boleh? Okey, silakan. Doktor, nanti yang berkenaan dengan perancangan akademik ni, doktor akan upload dekat online learning ke ataupun dekat grup WhatsApp nanti? Saya macam ni, saya masukkan dekat online learning pun dah ada. Dekat Padlet pun dah ada. Jadi saya gunakan channel. Dekat website nanti saya akan masukkan. Cuma saya tak mau masuk dekat ni WhatsApp saja, saya tak mau masuk. Oh, okey. Tapi ada setengah ni kawan-kawan kita dia rajin. Dia pergi download. Lagi dia share. Taklah.
Doktor ada soalan. Okey, silakan. Untuk yang video tu, adakah video semata-mata ataupun nak kena cakap? Video kami ke ataupun buat macam slide, kita cakap ke ataupun tak kena cakap pun tak apa? Bagi saya nak bercakap. Sebab apa? Dia macam ni. Kita dalam salah satu elemen dalam apa kita punya dia panggil tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? BBA ni nak cerita kat sikit lah. BBA ni dia di bawah SBM ataupun dia panggil Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan. Subjek BBA ni kita ada di bawah dia panggil apa? Kita dah dapat AACSB. AACSB itu merupakan satu badan akreditasi yang melihat kita punya macam mana kita mengawal kualiti pelajar-pelajar kita. Salah satu di dalam kita punya MIS ni kita punya dipanggil apa ni PLO. PLO tu kita nak tengok. Kita nak nilai pelajar kita yang pertamanya knowledge, yang tu pertama knowledge. Knowledge macam mana kita nak test dia tengok dari segi mana? Dia apa je? Written exam. Yang tu memang nak tengok knowledge. Sebab apa? Multiple choice ni memang nak tengok kita baca tak baca. Itu yang pertama. Yang keduanya kita tengok yang kedua ni adalah yang kajian case study. Kajian case tadi kita nak buat apa? Dia panggil analisis. Kita buat analisis. Okey, yang ketiganya dalam subjek MIS kita tengok dari segi communication skill. Jadi communication skill kalau kamu buat katakan secara ni lah, kamu buat secara apa slide kamu cakap kat belakang. Jadi kita tak nampak lah kamu punya presentation skill tu. Sebab di dalam perniagaan macam saya pun sebelum saya masuk UM saya kerja dekat swasta kan. Memang salah satu yang kita kena buat, kita kena present. Macam management meeting kan, saya masuk macam kerja dulu kan, masuk swasta ni, dia kena present je, masuk meeting je, present je. So, kita present pun based on kita punya ni lah, fact ataupun report yang kita prepare. Jadi bagi saya nak kamu present. Present sebab 3 minit je, tak banyak, tak lama. Bagi saya kalau kamu nak buat 2 minit pun boleh. Jangan buat 1 minit lah, takut. Very short. Okey, boleh? Boleh tak macam tu? Boleh tak boleh? Faham? Doktor, saya Boleh, rasa boleh. masuk kawan saya tu kan, dia present video tu, Ya. dia maksudnya video semata-mata tu nak tunjuk sekali video dengan muka ke ataupun just voice, suara ke macam mana ke? Boleh. Dia bercakap lagi, dia boleh select tu, boleh. Masuk dia dalam video tu, kamu boleh cakap mula, kamu boleh saya biasa first sekali masuk kamu introduce lah, saya nama siapa ni, yang tajuk saya punya tugasan saya adalah berkaitan tentang katakan IoT. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak present pasal IoT. So yang pertama, pendahuluan. Cakap lah. Berarti kamu masuk kamu slide kan? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kenalah ada kamu punya slide kamu cakap tu. Okey. Jangan semua slide tak ada orang apa gambar kamu tak ada. Bagilah Got it. okey. Macam kita tengok biasalah. Mana-mana video kan dia kalau tengok muka kamu pun boring juga kan. Nanti saya akan share lah, saya akan tunjuk a few video nanti saya share dalam kita punya Padlet. Macam mana pelajar-pelajar yang contoh-contoh yang diorang dah buat lah. Mantap doktor, mantap. Boleh. Okey ya. So ada soalan lain cepat. Soalan lain. Kalau lebih 3 minit okey ke? Boleh jugalah. Sebab kita bagi sini dia kata 3 hingga 5 minit. Okay. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kamu saya tapi kalau video ni bagi saya lah 3 minit pun saya rasa dah lama dah. Betul kan? Sebab apa dia macam ni? Kita nak prepare tu dia ambil masa. Memanglah kita tengok 3 minit tapi kita nak prepare tu. Macam mana kita nak buat dia punya penceritaan video je tu. Bagi saya agak ni ke, agak tough jugalah sebab kamu nak kena prepare kan. Nak cakap satu bab, nak letak bahan satu bab, lepas tu nak susun lagi, nak letak muzik lagi, nak letak apa lagi kan. Dia punya apa grafik lagi. So banyak benda lah kan. Jadi mungkin saya rasa 3 minit tu pun dah memadai. Kalau kamu dah buat 5 minit pun sepulang pada kamu tak masalah. Saya tak kisah. Okay, tapi kita bagi supaya tak nampak terlalu banyak lah masa kamu kena buat. Okey lah. Jadi okey.
Saya ingat saya dah habis dah sampai apa ni kita punya ni rancangan akademik kita. So ada soalan? Saya rasa tak ada. Kita minum dulu. Okey. Kita break sekejap 5 minit, kita minum dulu. Kita minum dulu. Minum dulu lah, kita minum dulu. So saya pun saya nak pause sekejap . Malam tak apa, malam. Jadi saya dekat situ, saya dah orang kata apa, saya dah letak kan kat sini kan, refleksi ni. So minta you all add comment dekat sini. Apa yang kamu faham tentang sistem maklumat pengurusan secara umumnya lah, bukan pasal secara khusus. Nak tengok idea kamu dulu. Okey, saya bagi masa 5 minit. Sambil kamu minum, kamu boleh tulis. Saya nak tengok dulu apa yang kamu faham. From there baru kita discuss. Kalau tak saya seorang tu bercakap memang jam lah. Okey. Dah lah kita pun hari ni kan berpuasa letih dan sebagainya. Kita nak ada orang apa berlaku dua interaksi lah. Maksudnya kamu pun bagi pendapat, saya pun akan bercakap. Jadi silakan semua tolong respon. Saya boleh tengok sini, kamu boleh tengok apa yang kamu tulis dia akan keluar kat sini. Real time lah. Cuma kalau boleh kamu letak nama kamu lah. Selepas kamu komen tu letak nama kamu. Kalau tak dia akan keluar sebagai anonymous. Alright. Jadi saya minta lah. Lepas kamu komen, kamu letak nama kamu. Senang sikit saya nak tengok siapa yang bercakap. Siapa yang bagi idea tu. Okey, silakan. Sila. Saya off dulu. Kamu ni ya. Kamu tulis dulu. So, saya tutup dulu, tak apa sharing ni. Kamu tak mau nampak kan? Tak apa, kamu tulis dulu. Nanti depan saya akan share. Alright, saya bagi masa 5 minit. Tak lama. Sekejap 5 minit dah saya bagi. Tulis dulu apa yang kamu faham. Sekejap lagi baru saya akan masuk pada sistem maklumat pengurusan. Okey, kelas. Silakan. Lain slow adik. Okey, tak apa Saban. Okey. Saya tak tengok ni. Isha apa dah? Isha kerja kat mana Isha? Isha kerja kat mana? Oh, hilang lah. Sebut tu hilang. Isha BSN. Barang. BSN. Okey Isha. Mana Isha? Tolong tengok muka je. Buka on jap. On jap ni video. Video. Tidur lah tu. Tidur dah. Okey. Dekat mana bank simpanan? BSN. BPN. Kamu tu. Unmute kamu punya tu. Mic kamu. Apa tugas kamu? Frontliner. Frontliner. So, ada apa-apa sistem yang kamu guna? Banyak macam kalau untuk sistem, kita ada sistem kad lain. Untuk buat dekat masuk deposit check, dia guna sistem e-speak. Kalau macam sistem operation, kita guna ICBS lah. Kalau untuk base. Untuk kalau macam sistem aduan pelanggan tu, usually dia guna sistem lain juga. Dia yang tu kalau di pasal kalau macam customer buat aduan melalui customer service, kita just receive email, so kita akan key in dalam sistem. Banyaklah sistem yang kita guna. Banyak dapat ni. Sehari berapa dapat aduan daripada pelanggan? Kalau macam branches, kita orang kurang sikit sebab yang handle ni untuk aduan complaint HQ, maksudnya customer service lah. Ya, alright. Saya suka sebab sistem aduan ni kalau kita tak handle secara proper, memang ada banyak isu lah yang akan betul. Balik. Okay, alright, thank you. Okay, last. Nak cari lagi. Firdaus. Banyak belakang medal tu. Kamu ni ahli apa ni? Ahli maritime. Firdaus. Apa khabar? Unmute dulu suara tu. Mic tu. Tu kamu unmute dulu. Ahli musik.
Oh, ahli muzik. Ya, Firdaus. Ya, okey dah okey. Firdaus. Kerja kat mana Firdaus? Tak dengar. Tak dengar Firdaus. Kerja kat. You pakai telefon ah. Izati dia square lah. Tak apa, kita tanya ni pasangan ni. Allah, mana dia pergi? Mana tadi? Suraya. Mana Suraya tadi? Farid tu. Yang Farid, tadi Farid. yang Farid ya, Farid. Ya, mana Farid? Romantis ni, dalam kelas. Itulah romantis. Bagus. Farid, bajet kerja kat mana Farid? Tak dengar lah doktor. Kerja kat mana? Farid kerja kat mana? Tak dengar. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Alright, tak apa. Saya tak boleh ni, tak apa, saya dah dapat sikit dapat input daripada ni, so saya proceed dengan kita punya slide no. Okey. Okay, slide semua kamu boleh dapatkan dekat mana, dekat kita punya ni. Dekat kita punya online learning pun boleh dapat, dekat kita punya Padlet pun boleh dapat. Jadi saya bagi dua dulu yang tu untuk supaya kamu boleh dapat sikit apa slide ya. Alright, kita masuk bab yang pertama. Sebab dia konsep kan. Sebab mula-mula ni penting sebab kita nak faham konsep. Okay, sebab ada 3 kataan terms yang kita rasa mungkin lebih kurang hampir sama, tetapi dari segi maksud dia mungkin berbeza. Okay, yang pertama. Sebelum kita pergi kepada yang sistem maklumat, kita nak tahu dulu apa tu data. Alright? Apa yang kamu faham tentang data? Saya tak mau bagi ni lah, nak bagi simple-simple je. Data. Sebab kita macam you all semua bekerja. So tiap-tiap hari kamu akan ada data. Macam Cik Ahmad kan? Cik Ahmad. Maklumat. Data ni dia biasanya bila data ni dia selalu kita associate dengan apa? Dengan macam raw kan? Raw. Macam kalau saya ni kalau contoh saya sebelum nak buat kelas ni. Dalam kelas ni saya dah check dulu data pelajar saya. Ni sikit pendaftaran saja nak buat tengok saya punya student saya ni. So kat situ saya ada data. Macam survey kan. Yang tu kita nak dapatkan, kita nak tengok saya punya pelajar saya ni ada pengalaman kerja. Yang penting nak tengok kerja dia. Ada tak ada? Sebelum tu saya minta tolong yang siapa yang tak ni minta tolong mute dulu. Dia ada gangguan, ada bising. Kamu mute dulu semua biar saya cakap lagi. Kalau ni baru kalau saya buka nanti kamu boleh cakap. Okey? Kalau ada soalan boleh interrupt saya. Jadi saya nak cerita dulu tentang konsep yang penting sebelum kita pergi jauh. Data, maklumat dan juga pengetahuan. Alright, jadi yang sebut tadi data ni basically yang kita dapat almost every day. Kita berhadapan dengan data, kan? Macam kita tiap-tiap hari macam kita sekarang ni dalam pukul 5 tu kita duk tengok data. Data tentang COVID-19 punya statistik. Berapa kematian, berapa kes baru dan berapa yang sembuh dan sebagainya. Jadi sama juga bila kita bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhadapan dengan banyak data. Sometimes kita tengok data tu kita tak proses, dia tak ada meaningful. Jadi sebab tu data tu, tapi kita kena tahulah data tu kita ambil daripada mana. Sebab data tu kalau kita tak proses, susah kita nak buat keputusan. Jadi data tu dapat dulu, kemudian baru kita proses. Sebab tu dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk saya punya slide ni, data tu dia merujuk kepada data mentah. Okey? Data mentah, sekejap. Data tidak bersutu, tiada nilai dari segi aspek pembuatan keputusan. Okay, ya? Jadi, sekejap. Ada lagi yang cakap, minta tolong sekejap. Kalau tak saya, sekejap. Saya nak kena check. Minta tolong yang apa ni, yang belum mute dulu. Sebab senang sikit kan saya nak cakap. Jadi dia agak sebab ada gangguan. Kemudian tuan-tuan, selepas tu pula disebut sini tentang maklumat. Data dulu, lepas tu maklumat.
Dapat maklumat baru dipanggil knowledge ataupun pengetahuan. So maklumat dia kata merujuk data yang telah diproses. Dia kata lebih berstruktur dan mempunyai nilai tersendiri dalam pembuatan keputusan. Jadi kita dalam saya pun sama macam tuan-tuan dan perempuan lah. Kita bekerja tiap-tiap hari kita ada data dan data tu perlu kita proses untuk menjadi maklumat. Maklumat untuk apa? Untuk kita nak buat keputusan. Contoh baru ni saya ditugaskan untuk nak buat pembelian komputer. Sebab waktu kita kena buat PKP ni kan, ada kita punya staff kita yang tak ada laptop. Dia kata nak bekerja kat rumah tapi ada yang tak ada laptop. Jadi saya kena cari laptop, beli laptop lah. So saya kena dapat dulu dia punya harga dia punya spek dia berapa kan. Daripada situ saya dapatkan berapa ramai yang perlukan laptop. Contohlah kan. Berapa ramai daripada staff yang kita ada, mungkin saya buat saya dah tengok mungkin kata dalam 20 orang. Lepas 20 orang tu kemudian tengok pula bajet berapa. Jadi semua data tu kena dapat, kena pool daripada staff tu, daripada bahagian kewangan, nak tengok bajet ada tak ada. Dan nak tengok dari segi yang HR pula kan, staff pula ada kategori banyak kan, ada yang kerani, ada yang pegawai, ada yang pengurus, ada yang pengurus besar dan sebagainya. Jadi kat situ kita ada data-data tu kita kena tengok dulu. Kita kena susun, kita proses baru jadi maklumat. Tapi maklumat tu barulah saya boleh buat keputusan nak order berapa banyak. Sebab kita ada kengkangan dari segi bajet kan. Sebab bila kita beli barang ni dia merupakan aset. Kalau aset ni dia selalu kita sebut sebagai apa? Dia kena masuk bawah under capex kan. Dia panggil capital expenditure. Sebab bila kita beli capex, kita kena ada dia punya susun nilai. Jadi itulah kita. Dan sebelum tu juga bos kata buat perbezaan nak beli ke ataupun kita nak sewa. Ada dua jenis pembelian, nak beli. Sebab kita ada masalah. Masalah tu kita nak selesaikan. Bila kita nak selesaikan, kita juga ada kengkangan kita. Satu okolah bajet kan. Kan? Jadi kat situ kita kena sebagai saya diberi tanggungjawab, saya kena tengok semua ni. Dapat data, lepas tu dapat maklumat, barulah kita dapat knowledge untuk kita nak buat keputusan yang lebih baik. Sebab di dalam hierarki data ni, kalau kamu faham kan, dalam ni, dipanggil dalam kalau dekat kelas saya akan lukis. Hari ni saya tak boleh lukis. Jadi tak apalah, tak lukis pun tak apa, saya ingat tak ada masalah. Yang bawah sekali adalah data. Okay. Data ni dia benda yang kata apa, yang mentah lah, macam kita lah kan. Beli contoh ni bulan puasa ni kan, kita beli ikan tak proses lagi, tak jadi apa lah, tak boleh makan. So sama juga dengan konteks data, kita kena proses dulu baru boleh jadi dia sebagai maklumat. Maklumat pula kita proses lagi dia akan jadi knowledge atau pengetahuan. Kemudian kita proses lagi dia akan jadi apa? Ada lagi tak? Data, maklumat, pengetahuan. Lepas pengetahuan ada lagi tak? Ada lagi? Yang paling dia panggil apa? Respon, maklum balas. Maklum balas. Ya. Okay. Tak tahulah. Okey, yang paling tinggi dia panggil apa? Dia panggil keputusan hasil. Ya? Keputusan dia. Output. Maksud dia, sekarang ni orang panggil apa? Business intelligence. Kan dia panggil intelligent. Dan ni artificial intelligence. Intelligence tu lebih apa? Lebih tinggi. Maksud dia kan, contoh dia sekarang kita tengokkan banyak produk-produk ni yang dia panggil AI, kan? Jadi dia pengetahuan tu dia pun dah kaji dah. Contoh macam apa? Contoh macam kita tengok produk-produk lah ni kan, mesin basuh. Dia dah faham dah, dia dah kaji dah data. Kalau kita masuk load banyak ni, baju banyak, dia dah bagi dah dia punya formula. Jadi dia buat keputusan tu, kita sebagai manusia, kita sebagai pengguna, kita tak payah duk pening kepala. Letak semua tu, dia akan buat ni, pusing kiri, lagi. Okey, siap. Dia bagi semua. Berapa minit? Kan? Jadi itu disebut sebagai apa? Ini dah sebelum nak sampai artificial intelligence ni, dia main daripada sini dulu lah. Betul tak? Sama juga sekarang tengok kan banyak. Banyaklah macam penerbangan lagi lah. Banyak kena pakai AI. Kan? Betul tak ni Cik Ahmad? Pilot kan? Pilot tu kan? Tengok dia punya panel tu. Kita pun tak tahu kan panel kan. Tapi semua merupakan data maklumat. Dia nak buat keputusan ni.
Dia nak landing tu macam mana, dia duduk di atas tu berapa suhu, berapa semua dia dah tahu semua tu. Itu dia panggil, yang tahap paling tinggi dia panggil business intelligence, artificial intelligence. Alright, ini contoh lah. Kalau kamu tengok, saya nak bagi kamu faham. Maksud dia yang paling basic sekali dalam kita, sebab apa saya cakap ni? Sebab kita punya subjek kita nama sistem maklumat pengurusan. Sistem, tadi ada orang sebut tadi tentang apa? Tentang maklum balas. Maklum balas tu dia duduk kat mana? Dia dalam mana? Dalam sistem. Sistem. Sebab bila orang sebut sistem, dia senangnya. Sistem dia mesti apa? Dia mesti ada input, dia ada proses, dia ada output. Kemudian kita juga jangan lupa dia ada satu proses lagi. Yang sangat penting. Gangguan. Ada gangguan tu? Okey, gangguan tu akan berlaku, tetapi di dalam sepanjang proses tu kita ada satu proses disebut sebagai maklum balas, feedback. Okey, feedback. Jadi sebab tu kita setiap daripada input, lepas tu proses pada output kan. Sekarang ni kita tengok kan, tak kira lah apa-apa kita buat, apa-apa servis saya order, contoh saya order dekat apa Domino Pizza. Last kali kita order semua, minta maklum balas. Bank, saya masuk internet banking. Lepas buat semua transaksi, lah kita tanya, okey apa beli lagi. Sama juga saya ada saya ada website saya sendiri, saya dah buat website untuk page ni. Okey. Bila saya ada banyak bukanlah, bila ada isu, ada masalah tentang kita punya teknikal, saya akan komplain dekat saya punya ni lah, hosting dia tu. So dia akan bagi tiket number. Lepas tu dia akan selesaikan lah. Last kali habis lah, bagi maklum balas tentang servis dia. Macam mana dia bagi solution. Okey, yang tu dalam sistem. So maksud dia dalam sistem, dia mesti kena ada input, proses, output dan juga maklum balas. Kadang-kadang kita ni, biasalah manusia ni dia tak mau dengar maklum balas. Kan? Macam bos bagi teguran. Kamu punya kerja ni tak berapa baik lah. Itu merupakan proses maklum balas. You ni tengok you kenapa kerja semakin nampak merosot ni. Prestasi nampak macam datang kerja pun lambat. Contoh kan. Itu merupakan maklum balas. Tambahkan tadi yang duduk dekat mana industri servis. Kan servis macam dekat apa ni, airport, mas ke, dekat bank kan, servis kan. Kalau kita tak kontrol customer punya feedback ni, itulah masalah. Sebab kita pula sekarang ni kita ada media sosial yang mudah orang tahu di viral kan. Jadi kadang-kadang tak ada isu pun, tapi lah customer ni kan. Ini contohlah, okey. Alright. So apa ada soalan? Boleh faham? Ini saya beri konsep dulu. Beri clear konsep dulu. Boleh ya? Ada soalan? Tak ada. Bagus. Faham. Setakat ni faham. Cakap ni faham. Baik, bagus. Alright, ini tak apa. Okey, mute dulu. Tak, saya nampak. Kamu bagi dekat chatting saya boleh baca. Ada orang bagi. Faham? Okey, tak apa. Bagus. Alright. Jadi di sini, ada soalan multiple choice ni. Dia akan tanya ni. Kadang-kadang bila kita ditanya jenis data tu kan, ramai pelajar tak boleh jawab. Sebab data tu dia ada banyak kategori. Kan? Tak semestinya data ni kita dok faham dia numbers kan. Kalau kita faham data ni, contohlah kan, numbers lah kan. Berapa ramai, berapa jantina, berapa program apa. Tetapi data ni ada juga dalam bentuk, tak semestinya dalam bentuk nombor, huruf dan pun watak-watak lain. Tapi dia juga ada dalam bentuk contoh data image, grafik. Kan? Macam kita kan, kita nak travel kan. Kita perlukan maklumat. Tengok Google Map contohlah, Wave ke any app kan. Jadi benda tu dia bagi dalam bentuk grafik. Kan? Maksudnya data tu macam cuaca kan. Dia akan bagi dalam bentuk forecasting. Kita nak pergi contoh, kita nak buat event dekat mana-mana tempat kan. Kita pun kena baca sekarang ni. Nak forecast keadaan cuaca. Kadang-kadang buat event, buat open punya event. Ni contoh katakan tak ada isu COVID lah. Macam saya dulu pernah buat event kan untuk saya kerja dekat syarikat ni kan. Sebab kami memang kena buat event sebab daripada event tu baru kita dapat customer.
Jadi kita kena buat event pula, kita kena panggil artis. Kan? Bila dia buat event, nak panggil orang tak mau main. Kita buat event, panggil artis. So customer mau main. Pasti pun kena ambil hak okey lah. Masuk dia baru boleh pull customer datang. Jadi kita kena tengok lah nak buat event kat mana, tertutup ke terbuka ke. Kalau tertutup tak ada masalah, hujan ke tak masalah. Tapi kalau terbuka ni, kita buat contoh carnival. Kita buat carnival ni open lah. Maksudnya kita kena pasang kemah. Tapi kalau hujan, susah. Jadi kita kena dapatkan dari segi ni lah, contoh dari segi grafik, cuaca dan sebagainya. Dan juga data audio. Macam tadi bunyi bising kan. Bunyi bising saya pun tak boleh cakap. Bila you tak mute kan, dia akan jadi gangguan. Saya cakap, saya dengar suara saya 2-3 kali bercakap. Okay. Jadi data dalam bentuk audio ni kita juga boleh, macam contoh macam kita sekarang kita boleh rakam kan percakapan dan sebagainya. Sama juga data video sekarang ni kan, kita tengok kan banyak kes-kes jenayah ni kan, kita tengok mungkin salah satu boleh dikurangkan, macam contoh lah kan, kita ada CCTV. Macam kita tengok sekarang ni macam speed track kan, mungkin kita ada dia punya kamera tu, mungkin sedikit banyak boleh membantu mengurangkan kadar kemalangan dan juga mengurangkan sedikit banyak kadar jenayah. So maksud dia, data tu is not necessarily datang daripada nombor ataupun huruf ataupun yang sewaktu dengannya. So dia boleh lagi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Okey ya, boleh lah. Alright, ciri-ciri maklumat yang bernilai. Dia mesti kena ada lah kan. Maksud dia tadi, ini dia cerita apa tentang apa? Tentang maklumat pula. Tadi dah cerita pasal data dah. Maksud dia data tu dah proses dah. Baru dia akan jadi maklumat. Macam contoh, saya dulu pun duk main juga saham. Kita nak beli saham ni kan, agak-agak kita main macam mana? Boleh main macam tu lah. Beli waktu harga rendah, jual waktu harga rendah. Okey, baru waktu lah ni. Macam waktu sekarang ni, waktu sesuai nak beli ke, waktu sesuai nak beli ke. Ni bila kamu dah mute, minta tolong mute balik. Kalau unmute, dia ni, bising. Minta maaf, tolong mute dulu. Tolong mute, bas dulu. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan, kat sini kan kita tengok dia ada bagi ciri-ciri maklumat yang bernilai lah. Maksud dia, bebas, tepat. Memanglah kita perlukan data yang tepat, maklumat yang tepat. Sebab apa kadang-kadang kita, sebab dia nak buat keputusan ni, sebab apa dia cerita nak buat keputusan. At the end, kita sebab kamu ni nanti ke depan, insya-Allah kamu merupakan bakal top management. Kita punya mostly kebanyakan staff ataupun alumni kita ni yang daripada UM ni dah jadi orang-orang yang top people lah. Jadi ke depan insya-Allah kamu juga merupakan seorang di top management. Jadi kalau nak buat keputusan, bila kamu duduk di top management kan, di atas ni, kamu kena buat keputusan yang kurang maklumat. Bukan, maksud dia bukan rutin. Faham tak? Dia bukan rutin. Sebab kita kena faham di dalam pengurusan dia ada level 1, level 2, level 3 macam tu lah. Kan yang top tu biasanya apa? CEO, pengarah urusan. Sebab tu kalau apa-apa berlaku kan, you kena bertanggungjawab. Kan? Dan you pula buat keputusan daripada mana? Daripada data yang kamu dapat daripada peringkat bawah ni. Sebab tu kalau di bawah dah silap, habis semua akan silap. Faham tak? Jadi sebab tu kita perlukan data itu, data yang accurate. Tak boleh banyak kesilapan. Macam bank kan? Bank kan kalau buat silap, jam kan? Tapi tak apalah dia sebab dia ada sistem, dia boleh kontrol kan? Dia boleh transaksi keluar masuk semua dia boleh kontrol. Sama jugalah kalau kita tengok macam industri penerbangan, sangat-sangat penting kepada data, maklumat ni lah. Kan? Dia nak turun, nak landing ke berapa, nak landing macam mana, boleh tak boleh. Okay. Jadi maksud dia kalau dia tak dapat boleh menyebabkan kesilapan dan boleh menyebabkan Kecelakaan. disaster lah orang panggil. Kita tengok juga kita di Malaysia ni pun ada, dan juga di luar negara kan ada beberapa perkara lah yang berlaku kesilapan ya. Kita tengok ada isu tu yang boleh melibatkan kehilangan nyawa manusia. Okay, itu yang pertama.
Yang kedua lengkap. Nah, kan yang data yang ciri-ciri maklumat yang menilai, dia kata yang pertama tadi dah okey, tepat, yang kedua adalah lengkap. Ada setengah tu tak lengkap. Apa maksud kamu faham lengkap tak lengkap ni? Macam saya duduk tengok ni kan, bila saya marking kan, marking final exam ni, ada pelajar yang jawab lengkap, ada yang tak lengkap. Jadi sebab apa? Saya nak bagi markah. Dan saya bagi markah pula pada apa? Mesti ada skema. Dan sebelum skema tu kami diberi taklimat lah oleh dia punya dia punya penyaras. Sebab kita biasanya buat soalan, kita akan buat dalam satu pasukan. Satu tim kan. So kita akan discuss nak bagi format pemarkahan macam mana. So, kadang-kadang bila tak lengkap, dia tak boleh dapat full mark. Dia tanya, dia jawab tapi tak lengkap. Contoh. Sama juga bila kita, macam kalau contoh kita deal dengan tadi customer service kan. Maklumat tak lengkap. Katakan dia terlupa dia punya nombor plate. Contohlah nombor plate kan. Kereta banyak kan, orang kaya kereta banyak kan. Mungkin susah kan dia nak buat pencarian. Memanglah kita boleh check melalui IC kan, tapi kan sekarang IC ni kan sensitif kan, orang tak mau bagi. Ya? Dia kata biasanya tiba-tiba IC yang sama ada 2 Mercedes. Susah juga. Oh ada. Tu dah. Itu macam mana boleh jadi kes macam tu? Kereta curi kot no. Betul tak? Mungkin dia beli 2 kot. So salah satu kereta tu rosak. Jadi mungkin customer service nak check kereta yang mana satu tu susah lah, problem sikit. Okay. Alright, bagus. Penting juga kot. Ya. Jadi yang lain boleh bagi juga ni. Nazrin ni baru nampak ni. Nazrin dekat mana Nazrin? Dia dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM. Ya, betul. Allahu Akbar. Apa-apa orang SSM. Apa-apa Cik Farid okey ya? Cik Farid ada lagi ya? Ada. Okey. Ada. Alright. Okey. Tak apa. Okey, SSM ni apa? Apa yang Cik Nazrin kerja kat bahagian mana? Saya kerja dekat bahagian unit pendaftaran syarikat. Allahu Akbar. Ni cakap penting ni. Ada tak orang nak buat pendaftaran kan? Pendaftaran ni dia kena, kalau tak lengkap boleh proses tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So maklumat apa yang apa ni pemohon kena lengkapkan? Biasanya SSM dia mengawasi 2 jenis syarikat. Macam ROB dengan Sdn Bhd. So, kita ada lagi lah Bhd apa lagi semua kan. Yang paling common orang buat untuk ROB lah, itu Register of Business. Biasanya mereka akan bekalkan maklumat contoh dari segi nama, alamat, semua. Itu sekarang buat online. Ya, online. Okey. Online. Kalau macam Sdn Bhd, dia ada masa. Ni macam ni. Cik Nazrin. Katakan dia buat online, okey tak apa siapa online. Kalau maklumat dia bagi tu tak lengkap, sistem tu dia boleh terima tak? Sebab contoh macam saya punya yang survey tadi yang kamu jawab tu, saya kena tu dia tu required. Saya ada set dah dekat dalam saya punya variable tu. Required. Kalau mula-mula tadi saya terlupa nak tengok tu. Jadi kalau tak required tu, dia orang tak jawab pun tak apa. Tapi bila required, dia nak submit tak boleh. Itu salah satu kalau kita guna online. Kalau kita offline kalau kita offline, kadang-kadang mungkin pemohon tu dia tak berapa particular, dia tertinggal ke. Contoh nombor akaun ke dia terlupa dan sebagainya. Kadang-kadang boleh menjadikan masalah juga. Okey, terima kasih Cik Nazrin. Okey, itu contoh dari segi lengkap tak lengkap kan. Kemudian yang ketiganya dia panggil economical. Murah untuk dimiliki. Okay, yang ni pun sekarang dia tengokkan data ni dah jadi satu bisnes. Betul. Tengok akhir-akhir ni kan banyak orang buat webinar, dia panggil. Webinar ni pernah dengar kan? Dia pun pandai. Dia kata webinar ni percuma. Tapi kalau nak masuk kena daftar. Kita pun bagilah nama kita, nombor telefon kita, nombor email kita, pekerjaan kita. Dia pun tanya pandai, soalan-soalan tanya. Supaya buat sekarang ni memang data-data tu sangat bernilai tau. Memanglah dia bagi free, kita pun free dengar lah kan. Kita pun seronok nak dengar webinar ni sebab kan senang kan duduk dekat depan kat rumah tak payah pergi KL. So, saya tengok kebanyakan lately
yang saya tengok lah, ada a few company pandai dia buat bisnes macam tu. Lepas pada tu dia buat seminar lain, baru dia ada charge. Baru ni saya kena $59. Boleh free. Lepas tu dia buat. Jadi maksud dia, data tu dia dapat murah lah kan. Alah dia cakap 2 jam je. Saya ingat sejam cakap, sejam je. Tapi dia beli data kita tu. Faham tak? Dia beli data kita, maklumat nombor kita, nombor telefon tu. Email kita. Daripada situ dia akan hantar lagi untuk buat apa dia punya ni selepas tu lah. Jadi sebab tu saya pun ada juga. Sebab saya sekarang ni saya bertugas, saya dulu Uniqlo, sekarang ni saya kena jaga apa ni, buat kita punya strategi dan juga apa nama dia panggil business development. Jadi saya sekarang ni saya tengok memang saya perlukan data. Data nak dapat bukan yang murah, kena bayar. Kalau saya nak dapat data macam ni, ada orang jual data, you kena bayar berapa ribu. Okay. Sebab tu disebut sini economical. Kalau paling senang, saya pun nak fikir nak buat gitu juga lah. Buat webinar. Yeah. Sebab saya nak cari student. PJJ ni pun kita pun dah nampak sikit ni lah, enrollment berkurang. Jadi kita perlukan tingkatkan kita punya enrollment. Sebab tu kita akan cuba ni lah, buat promosi kan. Sebab sebelum ni kita banyak pergi kepada agensi-agensi. Tapi sebabkan COVID ni kan kita dah tak boleh pergilah. Jadi kita kena gunakan kaedah lain. Jadi bagi saya kalau dulu senang, kita boleh pergi approach directly kepada jabatan-jabatan kerajaan, pergi semualah agensi-agensi kerajaan, juga private sector kan. Tapi sekarang ni terbatas sikit lah. Okay, kemudian itu yang disebut economical lah. Kita ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau boleh syarikat dia nak yang murah lah. Flexible, okay? Boleh digunakan untuk tujuan lain. Contoh dia tak semestinya kita untuk satu purpose. Kita boleh guna data tu untuk pelbagai. Jadi kita boleh, sebab tu data ni kalau dekat Intel kan dia ada, dia panggil apa? Dia panggil analis. Dia kerja dia buat analisa data saja. Sebab tu kita tengok sekarang ni pun kita dari segi Kementerian Pertanian Tinggi, dia disebut sebagai, dia panggil setiap subjek tu dia ada dipanggil PLO dia. Dia panggil Program Learning Outcome. Ada setengah tu sebut CLO, Course Learning Outcome. Maksud dia, sebab tu lah ni kan, dulu saya masuk kerja pensyarah waktu mula-mula 2003, seronok. Kerja mengajarnya. Kan? Tapi lah ni kita ada sistem kan, kita kena nak tengok dia punya keberkesanan tu. Kita kena key in. So maksud dia kena buat administratif tu is there. Sebab dia nak tengok ni lah, flexible data tu. Bila kita bagi kelas kita 42 jam, macam kami 42 jam, macam kamu 16 jam. Kita bagi kuis banyak ni, kita bagi midterm banyak ni. Apa kesan dia? Sebab apa sekarang ni kita isu dia sekarang ni, pekerjaan ni, after dia dah grad daripada universiti, dia ni boleh kerja tak boleh kerja. Jadi ni yang pihak-pihak industri selalu duduk ni lah. Duduk hantam balik universiti ni, dia kata you all punya graduate ni. Ada yang tak boleh bercakap, ada. Jadi benda tu kita kena ada alat nak ukur dia. Sebab tu sekarang ni kita ada punya tu. Macam subjek MS dia ni ukur apa? Knowledge, critical analysis dan juga communication. Bila pergi pada subjek strategic management, dia ukur hal dia pula. Kan? Macam kamu ni dah semester 10 dah, 8, 9, 10. Daripada mula kamu belajar tu, setiap tu kita kena ukur dengan supaya akhirnya kita nak dapat apa dia punya, sebab dia sebut PLO, Program Learning Outcome. Di akhir daripada BBA ni, apa budak student kita ni outcome dia. Sebab tu dengan konteks fleksibel ni, tuan-tuan dan perempuan, data kita tu boleh analyze, bukan satu purpose, boleh banyak purpose. Okay, saya cerita panjang sikit, minta maaf. Saya memang stres dia macam ni. Alright saya tak boleh nak ringkas-ringkas, saya rasa macam salah pula. Tak apa. Okay, boleh dipercayai yang ini memang kita sekarang ni, dia kata isu COVID ni nombor 1, nombor 2 pula ada isu berita palsu. Betul tak? Alright. Jadi sebab di dalam data tu, kalau macam saya kan, saya ni macam kami ni lah, macam saya lah. Kami ni kena buat apa dia panggil research. Kena buat penyelidikan. Penyelidikan tu kita buat daripada mana? Kita dapat dana. Dana tu daripada mana? Daripada sponsorship. Ada kerajaan, ada swasta dan sebagainya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak buat data analisis, kita kena tengok data kita tu reliable tak? Tak reliable. Kan? Kadang-kadang orang buat research ni, data tu kita curiga, betul ke you kaji ni kan? Sebab apa? Dia punya implikasi dia sangat-sangat besar. Contoh kita tengok berlaku di Malaysia, kita dah buat banyak perubahan. Dasar-dasar sebagai contoh kan, kalau siapa yang zaman anak saya dulu kan, dia terlibat dengan sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kan? Anak saya sekarang ni 21, sekarang belajar dekat ni lah. Saya tanya dia, abang mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, bahasa Inggeris ya, semua bahasa Inggeris ya. Pergi universiti macam mana? Okey ya, senang. Memang okey lah sebab term sains kan, dia ambil sains pula kan. Memang dah, kan kita buat dasar kan, dasar tu. Jadi dasar-dasar tu kita tengok dari segi data yang boleh dipercayai. Maksud dia, kita tak tahu dulu yang membuat kajian tu, sebab sebelum dia nak buat satu polisi, dia kena buat kajian dulu. Dan data tu kadang-kadang di-questionkan oleh ni lah, oleh setengah pihak. Reliable tak reliable? Sebab tu dalam, kalau kamu belajar dalam research method dulu kan, kamu dah ambil, kita akan tengok data tu reliability. Kan dia panggil reliability test. Berapa dia punya nilai dia? Korfak alpha dia panggil kan, mesti 0 point berapa? Mesti 0.6 ke atas. Law ni 0.6 pun orang dah tak mau terima dah. Dia orang nak 0.8 ataupun baik kali 0.9. Kalau baik lagi perfect nombor 1. Tapi agak susah, mustahil lah dapat lah, memang tak boleh perfect. So, itu contoh sebab reliability, boleh percaya. Okay, yang seterusnya 2, 4, 5, 6 relevant. Mesti relevant lah kan. Kadang-kadang kita lari pada tajuk kan, tak relevan. Mesti ada kita punya tujuan dia, objektif dia. Seterusnya ringkas. Ringkas dan tidak terlalu kompleks. Okey, maksud dia, itulah macam kita sebut tadi kan. Kalau sebenarnya konsep online ni, kita tak boleh buat sampai macam kita buat apa, kita buat face to face punya lecture. Kalau kita buat video pun kita disebutkan kalau video 12 minit tu dia boleh cover dalam 1 jam proses penulisan. Sebab apa? Dia kata bila kita buat dalam bentuk video, pelajar boleh ulang. Dia boleh dengar balik, repeat. Okay, jadi sebab tu bila kita buat video dia tak boleh lama. Tolak wayang lah, kalau tengok filem lain lah kan, tengok cerita movie kan 3 jam, 4 jam kita boleh tengok kan. Tapi kalau saya pun banyak kali lah mengajar PJJ ni kan. Bukan PJJ je, pelajar full time. Kita mengajar setengah jam pun dia dah ni dah. Kan? Tangan dia duduk kat bawah tu kan, letak handphone bawah, tengok bawah. Susah. Okay, sebab tu kita kena ringkas. Tapi padat lah, bukan maksud dia ni. Data tu mesti kena ringkas, simplified. Dan yang akhir sekali tepat pada masa dan apabila ia diperlukan. Ya? Real time lah. Sebab data sekarang kalau kita nak yang real time. Okay. Memang data kita kena tengok juga history. Kan, kadang-kadang nak buat putusan, kita tengok juga yang had sebelumnya. Kan? Tapi yang kalau kita nak yang paling tepat adalah real time sekarang ni. Okey, habis ini ya, saya nak pergi seterusnya. Okay, ini yang sistem tadi. Saya dah sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan, sistem tadi kan. Kalau kita tengok tadi kan, sistem tadi kita dah tengok tadi, saya dah cerita dia mestilah ada konsep sistem tadi, dia mesti ada input, proses, output dan yang keempatnya adalah feedback proses. Ini mana-mana sistem lah. Termasuklah sistem kita. Sistem kita lah. Macam kita ni kan. Kita berpuasa. Bukan semua Muslim kan. Ada yang tak Muslim, tak apa. Cuma nak cerita aja. Kita tengok. Kita berhenti makan. So kita tak ada input. Alright. Jadi ada kesan tak pada kita punya ni? Kita punya fizikal kita. Orang puasa ni dia tak larat. Betul tak? Macam tu lah. Actually kan. Sebab saya pun sekarang ni saya duduk tengok kan. Orang dah buat dah. Saya dah masuk banyak dah. Nak buat diet ni kan. Saya dah masuk apa ni. Akin saya dah buat dah. Okay. Apa lagi? Dulu Herbalife lah. Akin. Sekarang ni dia panggil apa? Intermittent. Dia panggil apa? Intermittent fasting. Jadi dia berpuasa. Berpuasa.
Salah satu cara nak diet senang je, macam puasa lah. So kita buat apa, dia panggil intermittent fasting, IF, orang nak sebut IF. So IF ni salah satu, dia control input lah. Sebab bila kita, bagi saya kan, saya tengok, pengalaman saya lah bila saya buat IF ni, memang kita, bagi saya lah, saya rasa saya lebih ringan. Saya lebih sebab saya otak saya tak fikir pasal makan. Sebab apa? Kalau IF ni dia ada banyak, ada yang buat 8-6. Kan dia ada banyak, dia punya adalah ada yang buat dia makan sehari sekali je. Dia panggil apa? Maksud dia 24 jam lah. Dia makan sekali je. Dia cuma makan dalam sehari sekali yang makan. Ini contoh, ini banyak. Ini bukan saya nak mengajar pasal diet ni, bukan. Saya nak cerita pasal input je. Nak cerita pasal input. Bila kita kurang input, proses pun kurang. Tapi output tak mungkin kurang. Yang ni kita kena ni sikit lah. Kita kena, tetapi kita nak cerita pada sistem manusia lah kan. Sebab apa? Benda apa yang masuk input tu dia akan mempengaruhi proses. Dan proses pula akan mempengaruhi output. Dan yang paling penting adalah bila kita di dalam perniagaan bisnes ni, maklum balasnya. Sebab tu maklum balas ni sepatutnya dia berlaku di setiap proses. Input pun dia kena dapat maklum balas. Sebab apa? Input ni contoh, kalau nak cerita, kalau dalam keadaan sistem ni, sebagai contoh macam kilang lah, senang. Kilang sebab dia ada raw material. Macam contoh. Okay, siapa ni nak requesting? Okay, alright. Approve. Alright. So, silakan. Alright. Dia nak lukis ya. Silakan lukis. Okay, sebab apa? Dalam kilang ni, macam saya dulu kerja kilang juga, selama saya kerja kilang, raw material ni kita dapat daripada vendors. Sebab tu kalau dia tengok sistem kan, kalau dia orang buat sistem sekarang ni, ISO ke, sistem dia panggil Six Sigma nak kurangkan rejection rate tu, kita kena kawal daripada mana? Daripada nak pilih vendor tu sendiri. Sama juga dalam kilang tu, kami nak ambil operator, mestilah yang terbaik. Kalau kita nak, sebab dia akan berlaku di setiap proses dia. Kalau kita ambil raw material kita cantik, tetapi operator kita tak kawal, kita ambil yang orang yang bukan tak cukup training dan sebagainya, dia akan melakukan kesilapan. Kesilapan tu akan memberi kesan kepada output. Kan, saya dulu kan. Jadi nampak tak dia punya rantaian itu. Sebab tu kita kena kawal supply chain tu, dia kena kawal dia punya proses, setiap proses dia. Katakan kita dapat raw material kita cantik, tapi kita ada masalah transportation, logistic problem. Jadi apa kesannya? Kilang kita dapat barang lambat. Oh, itu cukup bahaya. Sebab kilang ni kan, bagi saya kan, kami tak boleh ada delay kan. Saya pula dulu kilang Jepun kan. Jepun ni dia suka apa? Dia panggil just in time. Jepun ni dia tak mau macam ni. Sebab dia kalau kilang orang putih, dia suka simpan stok. Kilang Jepun ni dia tak suka simpan stok. Bagi dia simpan stok tu merupakan satu wave. Sebab dia terbiasa simpan barang akan rosak, barang kan ni lah, ada risiko lah berlaku apa-apa berlaku kan. Sebab tu dia lebih suka barang tu sampai, sebab dia tak perlu pakai space yang besar. Barang tu sampai kepada kilang, masuk line, masuk pergi ke line, check semua okey, masuk ke assembly, pasang, siap. Tetapi itulah dia punya kat Jepun kan, how good they are. Kalau kata barang nak sampai pukul 8 di Jepun lah. Di Jepun ni kan mungkin sampai pukul 8 lah. Kalau kita di Malaysia pukul 8 10-11. Kita call dia ni cek kat mana ni? On the way. Ayat on the way tu cukup bahaya. On the way tu mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Macam kita kan, kita bos, di mana? Saya on the way bos nak pergi jabat ni. Padahal baru duduk kat rumah. Duduk rumah. Tak sebutlah on the way kat mana kan. Jadi contoh. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, sistem yang kita nak faham kat sini very simple saja. Dia tak banyak. Cuma dia ada input, proses, output, kemudian maklum balas. Tapi tuan-tuan dan puan, saya nak add on ya. Proses dia ni macam ni ya. Kita ada apa ni? Kita ada ni persekitaran ni. Kita ada persekitaran luaran dan juga kita ada persekitaran. Kita ada persekitaran, satu dalaman, satu lagi luaran. Luaran ni kita tak boleh kawal. Contoh COVID. Isu kesihatan, COVID. COVID-19 benda yang kita tak boleh kawal. Contoh, kalau contoh berlakunya, katalah berlaku
bencana, banjir sebagainya. Benda tak boleh kawal. Barang nak hantar ke kilang, lori semua okey, barang okey tapi masalah berlaku banjir, contoh banjir. Lori tak ramai. Jadi itu kita kena fikir agak macam mana kita nak handle ni. Jadi sebab tu kita kena ingat kita duduk dalam persekitaran. Dalaman ni kita boleh kawal, dalaman. Hak dalam kita boleh kawal. Contoh dalaman apa? Vendor kita boleh kawal. Siapa lagi? Pekerja kita, jabatan kita boleh kawal. Tetapi yang di luar ni kita tak boleh kawal. Contoh polisi kerajaan. Katalah dia nak buat lepas ni, dia kata dia nak buat apa GST pula. Katalah dia kata sebab mungkin dah duit dah ni kan. Kita tak tahu. Bila ada GST contohlah kan, polisi kita berlaku perubahan dan sebagainya. Okay, ini saya ingat setakat tu. Kemudian saya pergi terusnya. Okey, ada soalan siapa? Ada soalan tak? Okey, boleh ya? Boleh faham? Boleh faham? Oh, teruskan. Okey. Saya dulu. Saya stop dulu sharing. Okay. Alright. So ada saya check dulu ruangan chatting ni. Kadang ada saya terlepas lah. Faham? Okay. Tak ada doktor. Okay. Semua faham. Teruskan. Okay. Teruskan. Sekarang pukul apa? Weh, ya Allah. 9.36 dah. Masya Allah. Sorry. Okay. Saya ingat saya bab 1 pun tak boleh habis ni. Malam ni. Tak apalah. Sebab hari ni baru ni ya. Minta maaf lah. Saya duk ingatkan dalam pukul awal lagi. Allahu Akbar. Minta maaf. Betul. Syok. Ya. Saya tidak-tidaknya biar saya habis bab ni lah. Okey. Contohlah. Ini common lah tuan-tuan dan puan boleh tengok input, proses dan output ni. Kalau kita tengok. Kalau saya kalau dekat budak-budak full time, saya akan tanya dekat universiti. Universiti. Kita punya output pelajar ni apa dia? Universiti lah. Apa dia punya output dia? Duit. Yurang. Bayar. Okey, itu input. Berkualiti. Pemahaman. Faham. Okey. Maksud dia yang akhir sekali kita nak keluarkan depa ni sebagai apa ni? Yang ni bukan pelajar kamu dah okey dah tak masalah. Ni pelajar yang full time ni. Kita nak keluar depa ni Pelajar berkualiti. Pelajar boleh buat kerja. Pekerja. Dan akhirnya kita nak keluar apa? Orang sebab tu kita akan tengok employability. Dalam mana-mana law ni, dia tengok universiti, dia tengok kadar employability dia, keupayaan mengenerate kerja. Kan? Sebab kita nak keluar dia orang ni sebagai pekerja. Tak kira lah dia pekerja swasta, pekerja usahawan ke. Jadi dia boleh contribute back kepada our country. Jadi sebab tu dalam kita nak menjana kekuatan ekonomi di Malaysia ni, kita perlukan ada kualiti punya pelajar yang kita keluarkan, dia orang akan jadi kualiti punya pekerja. Tak kira lah sama dia orang. Sama dia ni. Dia disebut sebagai apa? Knowledge workers. Yang ada pengetahuan. Alright. Kalau dia tengok simple kat sini senang lah kan. Tengok macam dia buat basikal dan sebagainya. Okey, tak apa. Sistem maklumat pula. Penat saya no? Sistem maklumat. Sistem maklumat tadi dia gabung. Sistem dan juga maklumat. Kan? Dia gabung. Jadi proses dia sebab tu kita tengok ke sekarang ni. Kalau kita tengok kan mana-mana organisasi kan dia mesti kena ada sistem maklumat. Contoh yang paling senang lah kita, paling mudah kita punya gaji kita. Kalau kita tak ada sistem maklumat ni, payroll system dia panggil dekat majikan ni, kalaunya dekat HR dia panggil payroll. Saya dulu kalau pergi Kelang, pergi masuk pejabat ni, kalau kawan saya seorang ada kerja dekat HR. Dia kerja dekat payroll. Payroll tu dia ada satu bilik. Bilik tu asing pula. Nak masuk kena kunci. Dan nak jumpa dia tak boleh masuk dalam bilik dah. Dia kata, tak boleh masuk lah. Tak boleh dah, tak boleh. Kalau kita boleh habaq ada. Boleh ubah gaji saya tak? Buat naik lagi 4,000 boleh? Boleh tak boleh? Itulah. Sama juga tuan-tuan dan perempuan. Telefon kat Pace. Minta tolong naik grade saya boleh tak? Saya dapat C ni, saya nak dapat A boleh? Okay. Jadi sistem maklumat tu dia mestilah dia kutip, proses dan simpan. Sebab apa dia mesti kena ada yang dari segi
ketepatan, kecekapan, di mana sistem tu tak boleh silap lah. Macam kamu kan, kamu dapat grade kamu check tak? Ada tak check? Ada setengah pelajar tu dia copy tu. Dia kata ni dia punya CGPA dia tak betul. Tapi kita check balik lah memang. Sebab apa? Sistem ni dia pakai apa? Dia pakai matematik. Bukan logik lah. Dia pakai matematik. Maksud dia buat secara ni lah, secara matematik lah. So bila you dapat A, dia kadang-kadang yang dia duduk silap kat mana? Dia kata Kokey saya dapat A. Tapi dia lupa nak tengok Kokey tu 1 jam kredit saja. Dia tak tengok yang bila dia tengok satu, dia kali dengan 3, dia ingat 3. Dia dapat A, dia kali 3 memang larilah result dia. Ada seorang pelajar baru ni, dia komplain kat saya dekat dah kita punya timbalan pengarah. Timbalan pengarah panggil saya kira balik lah. Dia silap kira ni. Alright, jadi macam tu lah sistem maklumat ni. Sistem yang sangat penting lah sebab dia macam kamu kan, kamu ambil exam, kita ada proses dia. Kamu dapat kamu punya grade dia. Kita proses yang kita simpan. Dan simpan tu sampailah kamu semester 1 sampailah semester akhir. Alright nah. Okey, sistem maklumat pengurusan. Okey, kita tengok dia kata sini ada pembangunan sistem maklumat untuk membantu suatu perniagaan untuk mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Kita tengok dalam sistem maklumat pengurusan ni, kita boleh dikatakan semua organisasi, tak kira lah kerajaan ke bukan kerajaan, walaupun NGO sekalipun, diorang mesti ada sistem maklumat pengurusan. Dan sistem maklumat pengurusan ni mestilah ada, kita nak buat tu mestilah ada apa kita nak buat. Maksudnya ada apa objektif yang kita nak capai. Contoh kan kita sebut tadi kan, sistem payroll, gaji. Ataupun HR information system. Dekat semua tempat saya ingat semua dah ada dah. Kan? Dulu dia panggil personnel information system. Dah ni dia tukar pula human resource information system. Di mana sistem tu lebih, sebab apa? Dulu dia fikir pasal gaji je, tapi law ni kita kena tengok kan. Kalau mana-mana sistem pengurusan manusia ni dia mesti kena cover insurans, kena tahu EPF, dia punya welfare dia, macam dia punya claim untuk dia panggil klinik kan, rawatan, betul, allowance lagi, overtime, itu common, itu tak apa, itu memang dah ada dalam payroll. Macam contoh latihan, training. Sebab apa? Kita kena, kebiasaannya bila staff ni, majikan ataupun bos dia kena buat career advancement dia. Dia kena, kawan ni 5 tahun ni apa dia nak jadi? Macam Cik Ahmad tadi, dia kata, lagi 5 tahun Cik Ahmad ni nak jadi apa? Kawan-kawan ni 5 tahun ni dia kena jadi GM. Dalam masa 5 tahun ni nak sampai jadi GM, apa training yang dia kena perlu hadir? Kalau dia baru ada diploma, mungkin dia kena ambil master. Macam lah ni kita dah ada apel kan, dia panggil apel. Apel tu bawah MQA punya, dia bagi satu lagi option. Orang nak buat master, sebab saya jadi penilai apel ni, saya duk interview yang nak buat apel ni. Ada setengah tu dia ada diploma. Tapi dia kata dia tak mau ambil degree. Dia boleh ambil master tu. Tapi kena lulus dalam ujian apel tu. Di mana dia kena buat portfolio. Sebab apa? Kita menilai dia punya knowledge dia tu daripada dia panggil informal learning. Kalau ni kita bagi satu MQA, bawah MQA, maksud dia benda tu memang kita kawal. Dia boleh buat master without, saya tanya, kenapa cik nak buat master? Dia kata company dia kata untuk nak naik pangkat dia kena ada master. Degree tak apa sebab dia dah ada, tapi syarat dia kena ada diploma, dia ada diploma dah. Dia kata takkan saya nak ngaji degree, saya nak buat master, dia tahu. So dia kata saya kena spend 2 kali dah nak buat degree dah lah. Lepas pula diploma tu bila 5 tahun, macam kamu lah 5 tahun dia dah tak kira dah, dia tak boleh pindah kredit. Jadi nampak tak sistem. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, sistem pengurusan dia ada 6 komponen yang utama yang disebut tadi, perkakasan, perisian, telekomunikasi, data, prosedur dan orang. Okey, yang ni kita akan cerita lagi pada bab-bab yang akan datang. Okey. Alright. Habis. Jadi saya ingat Itu saja. tak boleh lah. Tak boleh lah. Habis dah Doktor. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya pun takut kan ni. Saya takut pelajar komplain pula kan. Sebab kalau kata ni,
Tapi minta maaf lah sebab apa, kita pun tapi tak apa, saya alhamdulillah lah, saya tengok semua masih lagi bersemangat walaupun ada yang nampak tak berapa larat dah. Ya. Alright, saya tengok attendance 42 lagi. Saya ingat ramai dah berhenti dah. Okey, bagus. Okey, Mas saya nak check tengok ni. Mas saya nak check tengok ni. Buka kamera tengok ni. Tak ada ke ni? Buka kamera tengok. Saya nak ambil gambar ni sekali. Tadi saya ambil before. Ni after. Siapa diam? Ni doa ni. Oh, okey. Alright. Semua ada? Steady lagi doktor, steady. Steady, bagus. Kata ni. Sebab baru ni saya mengajar yang KL, student saya tak ramai. Dalam 20 orang. Tapi sekali saya terkejut, saya dapat student sampai 42. Sebab apa? Sebab dia tak ramai. Kat KL ni saya ingat batch BB ni tak ramai. Tak ramai. Tapi kali saya tengok 40 saya kata, macam mana main 40 ni? Sebab sebelum ni pun saya ada dalam dia campur. Campur Sam. 3 Sam. Okey, 3 sen. Tak kisahlah, tak apalah whatever. Tapi kalau saya boleh jumpa awak, saya lebih seronok sebab saya lebih seronok serta dengan you ni. Betul. Kita pun nak jumpa pada time. Okey. Seronok ni kalau sebab tengok dari segi kamu punya experience ni seronok, banyak yang kita boleh share. Maksud dia saya nak knowledge tu bukan saya je, kamu pun boleh share. Jadi saya ingat untuk pertemuan pertama yang ni dulu. So saya mungkin dia macam ni, bila kita buat online, saya nak abang kat kamu semua. Dia panggil, dia ada dua cara. Satu synchronize, yang kita belajar ni synchronize. Satu ni asynchronous. Yang tak synchronize tu saya akan buat saya punya video saya pula. Pasti pula untuk bab 2, bab 3 dan yang saya tak cover lah. Sebab nanti saya akan masuk pertemuan yang kedua, nanti saya akan cepat sikit. Sebab malam ni saya cuma cover bab 1 sebab saya cerita banyak hani kan. Sebab apa bagi saya, yang penting yang synchronize ni saya cakap benda yang dia panggil fundamental, asas. Kita nak buat rumah. Dia punya asas tu penting. Kalau asas tak penting, memang rumah boleh collapse. Jadi yang tu yang penting. Bila yang kamu dah faham, insya-Allah bab 2, bab 3, bab 4 tu saya boleh share melalui video. Kemudian saya nak test pula kalau puan tak faham, nanti saya okey. Jadi saya ingat takat tu dulu untuk pertemuan yang pertama. Jadi saya sebelum saya nak tamat kita punya kelas ni, saya nak buka pada semualah. Buka semua. Ada siapa yang nak tanya soalan? Boleh tanya. Saya mula dengan Ahmad Bahrum. Okey, Ahmad. Saya doktor. Ada apa soalan? Soalan saya ada kat komen tu, doktor tak jawab lagi. Allahu akbar, komen pula. Tak apa, tanyalah. Soalan saya berkenaan dengan data audio tadi. Okey, alright. Tadi tu contohnya kes bekas PM kita. Macam apa? Bekas PM kita. Okey. Data audio suara dia tu. Padahal diumumkan oleh sidang mulia oleh Ketua Pengarah PKM. Tapi data belum diproses atau disiasat lah. Adakah sah data tu? Maksudnya data tu ada manipulasi ke jangan? Ada macam jinayat lah data tu. Data mana data berkaitan audio suara. Ya, suara ya, okey. Maknanya lepas tu dia Ketua Pengarah SKM umum dekat media. Sekarang data audio tu masih belum disiasat oleh pihak berkuasa. Data tu sah ke sebenarnya? Sebab diumum oleh Ketua SKM tu. Saya bukan in good position nak jawab soalan ni. Soalan ni pun saya takut nak jawab ni. Saya kena takut. Tapi dia merupakan salah satu ni lah, salah satu bukti jugalah bagi saya. Memang jadi bukti. Sebab apa? Suara ni actually kita boleh sekarang teknologi sekarang kita boleh ubah suara tu. Sebab lah ni yang macam contoh kita buat video, macam saya buat video. Saya boleh buat video sekarang ni, saya guna suara orang lain. Saya boleh pilih suara siapa yang saya nak. Dan dia sistem tu maknanya komputer yang akan buat. Dia bagi dialog je, dia boleh cakap apa yang tu. Sebab tu saya kata
Disebabkan teknologi pun tinggi, kita kena tengok sahih tak sahih suara tu. Sebab suara kita ni kan kita boleh ada dia punya apa beat dan sebagainya. Jadi mungkin ada kena masuk lab dulu. Kan ada ujian apa? Ujian kita suara tu, kita cakap benar apa tu kita tak cakap benar. Kan dia ada alat tu, dia boleh check kan kita punya frekuensi tu, cakap tu. Ada SPRM ada. SPRM ah. Bahaya tu. Okey. Saya ingat takat dulu kot saya berjawab. Kalau saya dapat yang lain mungkin saya boleh ambil. Okey, Cik Ahmad, ada lagi soalan? Okey, Dr. itu je. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Alright. Ni Cik Ahmad, okey? Ada soalan? Cik Ahmad? Faham. Okey, Cik Ahmad. Sekarang kerja lagi rumah lagi lah. Tak masuk pergi. Saya masuk hanya hari Jumaat sebab nak tengok inventory je dengan order. Okey, alright. Okey, Cik Ahmad. Okey, alright. Cik ni Elma, Yunus ada soalan? Elma ada soalan, Elma? Elma Yunus ada soalan? Tak dengar. Oh, okey, tak apa, tak dengar. Farid, Suraya? Okey, bagus dua. Okey, Farid ada soalan? Okey. Alright. Alright. Marlina ada soalan? Okey. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, baik. Cik Fadir. Cik Fadir? Cik Mat Fadir. Okey, atas sekarang ni tak ada soalan lagi. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey. Aku tampak ke tanya soalan. Okey, terima kasih Cik Fadir. Cik Megat? Cik Megat Amirul? Saya cuma nak tanya, untuk pertemuan kedua nanti, kita cuma discuss 2 dan ke depan kan? Kita tak ada nak buat quiz ke ataupun apa kan? Saya mungkin, saya akan bagi juga quiz, tapi quiz ni saya tak ambil markah lah. So nak bagi nak tengok faham tak faham. Okey, itu saja soalan saya. Sebab saya kena test juga, sebab apa takut kamu faham tak faham kan? Jadi cara saya nak test tu kena bagilah sikit soalan. Saya bagilah 10 soalan. Sebab online semua, sebab online. Jangan takut. Baik. Okay, alright. Cik Nafis, Akmal? Okey. Ada apa soalan Cik Nafis? Anak pun main jual sekali. Biasa tu. Cik Akmal, Nafis, okey, tak ada soalan lah? Okey ya? Tak ada soalan? Okey ya? Clear? Tak ada apa. Okey. Okey, bagus. Cik Sazwan ni steady ni. Dia duduk. Okey, setakat ni okey. Okey ya? Okey. Macam gamer saya ni, dia main game ni. Ha? Okey. Biji ni orang. Muhammad Afdal. Ada soalan Cik Afdal? Tak ada. Kat mana Cik Afdal ni? Kat rumah ke kat mana ni? Kat rumah. Dalam bilik. Oh, cantik rumah dia. Syukri? Gelap ni Cik Syukri duduk kat mana ni? Okey, tak apa. Right. Okay. Muhammad Cik. Okey, terima kasih. Cik Muhammad Nazrin? Ya, okey doktor. Alright. Letih yang call. Tak ada. Yang masuk. Cik Anas? Cik Anas ni DJ ke apa ni? DJ? Okey, alright Anas. Okey, Hazika? Okey, alright. Rishka? Are you okay? Okay, no question. Okay, so far. Alright, thank you, Rishka. Rashida? Okay, tak ada masalah. Masalah nah. Okey, yang ni tak apalah. Azni Yakin, tak ada kot dia mute ni. Azni Yakin, Asus 88 apa dia? Compact, Isha, Farid, Suraya, Fatin, ada lagi ya Fatin? Fatin Zulkifli. Tak ada lah. Okey, tak apa. Fidaus. Halimah ada Halimah? SPRM. Oh, SPRM. Oh. Okey, yang lain ni semua saya inilah saya tak nampak gambar, saya tak mau panggil. Saya gambar aja. Alright, jadi takat tu saja untuk kita punya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasihlah semua kerana masih setia bersama saya. So insya-Allah kita akan jumpa pada pertemuan yang kedua. Bila pertemuan kedua tu? Belum keluar jadual. Kita orang tak tahu bila. Alright, tak apa. Jadi yang penting sekarang ni saya minta boleh kita masuk dalam grup WhatsApp dulu, nah. Yang kata masuk sebab
WhatsApp ni senang sikit kita nak komunikasi. Kat nota-nota semua saya akan gunakan platform online learning dan juga satu lagi saya bagi backup ke kamu dekat Padlet tu. Kalau rasa saya perlu saya letak Google Classroom lagi senang. Saya suka Google Classroom. Kalau ni saya akan cuba nak bagi banyak option sebab senang. Sebab kalau kamu duduk kat luar kamu nak kena payah kan. Macam Google Classroom ni tekan betul pula. Kita nak yang cepat lah. Sebab kita nak pakai apa based on apa ni mobile platform. Sebab online learning dia susah sikit. Tapi kalau Google Classroom dia memang dia custom untuk kita punya size smartphone. Sebab ada yang bekerja sebagai frontliner ni kadang susah nak masuk faham. Sama juga bila saya buat quiz, saya akan pakai saya ambil quiz saya ni yang boleh buat melalui handphone je. Senang. Okey tuan-tuan dan puan, saya ingin ucap selamat berpuasa, selamat menyambut hari raya. Tak nak raya kan? Okey. Apalah walaupun saya rasa saya seronok dengan pelajar saya. Sebab BBA memang saya sayang tu. Dia punya dulu lah. Nanti carry mark pun tinggi doktor. Masya-Allah. Saya tak nak masalah. Janji tak bukan. Janji hantar ni. Masalah dia. Yang tak hantar ni saya duk pening. Thank you Megat. Saya dengan BJ ni. Aku tanya ni. Question ni. Nak dia kata. Tak ada lah. Grup ni okey lah kot. Semua. Okey doktor. Okey semua ni. Okey. Jadi last kali. Kita nak apa kot. Saya pun okey lah. Saya ucap terima kasih semua. Terima kasih semua lah. Okey, sama saya basuh dulu doktor. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru doktor. Selamat Hari Guru. Ayah dah.